السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi, para pegawai, ahli jawatan kuasa, para asatizah, Tuan Guru, Puan Guru, dan seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberikan pinjaman nyawa kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita panjatkan juga syukur kepada Allah, masih lagi Allah Ta'ala memberikan keizinan untuk kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada semua perkara yang diwajibkan kita untuk beriman kepadanya, yang termasuk di dalam rukun iman. Dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala bekalkan kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala izinkan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala arahkan pilihan kita untuk datang ke rumahnya, walaupun kita mempunyai pilihan yang pelbagai, tapi Allah Ta'ala nak kita jadi baik, dan Allah Ta'ala pilih untuk menambahkan ganjaran-ganjaran dan juga memberikan kebaikan kepada kita. Maka syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan kebaikan, kita dimudahkan urusan, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan hal keduniaan dan juga kecenderungan kita kepada akhirat, semua itu disusun dan juga diberikan hidayah dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini tajuk saya kesinambungan pada kuliah ataupun kata apa, pengisian pada Khamis yang lalu. Ada tazkirah subuh ataupun kuliah subuh. Jadi kesinambungan daripada tajuk yang lalu untuk saya bawa pada malam ini, dan kita sambung juga pada ciri-ciri siapakah yang Allah Ta'ala berikan mereka itu syurga. Bila sebut tentang syurga, sudah pasti itu matlamat perakhiran kita. Tidak ada siapa yang nakkan neraka, tidak ada siapa yang nakkan kegagalan ataupun nakkan kesusahan, sama ada dunia ataupun akhirat. Kita dunia, kita berusaha untuk kita bersungguh-sungguh berada dalam keadaan selesa. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berada dalam kesenangan, dan kita menjaminkan ahli keluarga kita dan seluruh kita punya ahli keluarga besar kita untuk berada dalam kesenangan, mungkin keselesaan, kebahagiaan. Tapi akhirat kita kadang-kadang kita belum acukan ataupun kita belum acuankan dia macam mana akhirat kita punya keselesaan, macam mana akhirat kita punya kemewahan yang kita nak capai. Itu kenapa adanya tazkirah, adanya peringatan, adanya khutbah Jumaat, adanya khutbah raya, adanya nasihat-nasihat, itu sebenarnya adalah untuk memalingkan kita melihat sejauh mana kita membina keselesaan kita dan juga kemewahan kita di akhirat, dan menghalakan kita kepada matlamat yang utama, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berbicara tentang syurga dan ciri-cirinya, yang lalu saya kongsikan, iaitu penghalang-penghalang yang boleh menyebabkan kita takkan masuk syurga Allah. Antara penghalang yang saya bicarakan yang lalu, sekurang-kurangnya ada 5 penghalang.
Yang pertamanya adalah penghalang yang dekat dengan kita adalah hati. Hati ini penghalang yang paling dekat dengan kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi sebut apa? Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam jasad ada seketul daging. Apabila baik maka baiklah jasadnya, dan apabila rosak maka rosaklah jasadnya. Dan ketahuilah iaitu adalah hati. Bermakna kalau hati baik, jasad akan jadi baik. Ini panggil penyakit hati. Yalah, bila tak baik ni sakitlah. Kebiasaan kita kalau kita sakit fizikal, kita berusaha untuk cari, kita diagnose, tengok kita punya penyakit ni apa benda, sampai kita cari ubat. Ni penyakit fizikal lah. Kita pergi hospital ni, kita pergi hospital sana, kita pergi negeri ni, kita pergi negeri sana, keluar negara. Untuk apa? Cari ubat untuk mengubat sakit fizikal. Dan malah macam-macam penemuan lah. Orang kata ubat ni elok untuk sakit ni, ubat ni elok untuk sakit ni. Macam-macam lah kita kan, kalau bak nak sembuhkan penyakit luaran ni. Tapi penyakit dalaman ni, tu Nabi sebut kalau dalamnya tidak baik maka luarnya juga tidak baik. Dan itu ada diagnosis di kalangan orang yang penyakitnya kadang-kadang kita tengok murung je, rupanya hati tak tenang. Tu tengok murung. Pasal apa murung ni Haji Ajah? Tak tahulah, tak tenang lah. Tenang tu datang daripada mana? Tenang tu datang daripada hati. Hati tak tenang jadi serabut, darah tinggi naik, masalah jantung. Ini semua keluar kepada fizikal lah. Itu kata kita kena tengok hati kita ini. Penghalang untuk masuk syurga Allah Ta'ala adalah hati. Antara sifat hati yang kita bicarakan yang lalu, kata Nabi SAW juga daripada Abdullah bin Mas'ud, ini di antara penyakit hati yang tak menjadikan orang itu masuk syurga Allah Ta'ala. Salah satunya ini penyakit yang disebut oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya. Nabi kata la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga bagi mereka itu di dalam hatinya itu ada satu sifat, iaitu disebut sebagai sifat kibrin, disebut sebagai takabbur. Takabbur ni sifat dalaman, dia penyakit hati. Ubat dia tu bukan boleh makan Panadol hilang terus. Bukan boleh makan ubat darah tinggi ke, ubat jantung ke, ubat kanser ke, ubat gaut ke, dia takkan hilang penyakit hati tu. Bermakna hati tu kena tilik betul-betul dan kena buang dan pelajari apakah ubat dia. Jadi kalau kita tak tahu penyakit tu macam mana rupa dia, kita takkan tahu macam mana nak mengubati dia. Itu kalau kita tahu dia adalah mengakibatkan kita punya kehidupan akhirat kita tak masuk syurga, bermakna kita akan berusaha cari ubat dia macam mana nak buang penyakit kibri. Kita cari penyakit nak buang sifat hasad, kita cari ubat nak buang sifat riak, kita cari ubat nak buang sifat apa? Sifat sum'ah, sifat ujub. Ini semua penyakit-penyakit yang perlukan ubat segera sebelum kita meninggal dunia. Kalau penyakit fizikal ni tuan-tuan tak apa. Boleh sakit atas dunia je lah. Perik lah kita nak cari ubat sini, ubat sana. Tapi kalau mati habis lah. Tapi kalau ubat yang berbentuk penyakit hati ini tidak diubat, dia akan masukkan dia punya penyakit itu berlangsungan sampai ke akhirat. Dan menjadi penghalang utama kepada kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, hati. Yang kedua di antara halangan kita nak masuk syurga Allah Ta'ala iaitu syaitan. Ini dekat dengan kita juga. Perkara yang kita tak nampak syaitan. Memang Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat berkaitan dengan kamu punya musuh kamu yang nyata ini adalah syaitan. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Maksudnya masuk Islam tu masuk semua. Kalau masuk semua itu sama ada secara i'tiqad, akidah kita itu bukan boleh pegang
separuh pegang, separuh tak, kufur. Maksud akidah kita tu pegang bagi kejap-kejap, itu masuk Islam. Masuk Islam ni secara menyeluruh daripada sudut akidah, iaitu rukun iman kita itu bagi clear. Bila orang pertikaikan isu Nabi itu, kita tak goyang. Orang cuba pertikaikan isu kerasulan, kemaksuman. Nabi ini maksum, Nabi ini ummi, buta huruf. Walaupun mereka cuba nak pertikaikan orientalis dan sebagainya, kita kejap, kita kata Nabi itu utusan Allah special. Sampai kita tidak termakan dengan kata-kata yang boleh merosakkan kepercayaan kita kepada Nabi. Dan kepercayaan kita kepada Allah pegang betul-betul. Tidak ada orang cuba nak goyangkan. Contohnya bab-bab perkara-perkara yang mutasyabihat, yang selalunya dibahaskan oleh para ulama ni, sampai kita pun keliru. Dan juga perkara yang melibatkan qada dan juga qadar Allah Ta'ala juga, ni juga perkara yang rajin orang buat syubhat. Bagaimana Allah Ta'ala berkehendak kepada perkara-perkara yang buruk. Adakah benda buruk ni Allah Ta'ala tak buat? Adakah Allah Ta'ala buat semua benda baik je, benda buruk tak buat? Lepas tu kita pun fikir otak kita, kalau Allah Ta'ala buat juga benda jahat, bermakna Allah Ta'ala zalim. Kita mula fikir. Semua itu adalah perkara yang boleh menggoyangkan kita punya akidah. Bermakna masuk Islam, akidah masalah, bermakna fail. Ni bab akidah. Yang keduanya bab Islam, iaitu dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kelima tu bermakna kita faham semua benda lah. Daripada sudut kita terima. Itu dalam kitab-kitab ulama, daripada sudut kitab-kitab turas lama ni, kitab-kitab pondok ni, kalau sebut Islam, iman, Islam dan juga ihsan. Kita sebut iman adalah i'tiqad. Kita percaya, pegang sungguh-sungguh dalam hati, tak goyang dah. Yang kedua Islam. Islam ni makna terima segala perbuatan zahir. Ada orang bahas Islam ni melakukan. Tapi kalau pandangan mu'tamad, Islam itu adalah terima semua perbuatan zahir. Kita terima solat, kita terima zakat, kita terima puasa, kita terima haji. Dengan kata menerima perbuatan zahir tersebut. Kalau ihsan baru pergi kepada buatlah, an ta'budallah. Mereka melaksanakan. Bermakna ihsan itu berbuat baik, dengan makna kata buat apa yang Allah Ta'ala perintah tadilah. Tiga tu kena kemah, dan juga menerima semua perkara sama ada secara, kita kata secara umum ataupun tidak umum daripada Al-Quran ataupun hadis. Kena terima habis semua. Dia tak boleh hak ni separuh, hak ni separuh. Hak ni aku tak nak, hak ni aku nak. Tak boleh. Kalau tidak, dia tak dijadikan mereka itu udkhulu fis silmi kafah. Kalau tak mau ataupun menolak sebahagian daripada agama, bermakna Quran sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mereka tak masuk agama secara menyeluruh, pegangan mereka masalah, ibadah dia masalah. Kata apa? Daripada sudut apa yang datang daripada Al-Quran dan juga hadis, pandangan ulama tak nak terima daripada sudut kesahihannya. Bermakna kalau kita tolak benda itu, bermakna wala tattabi'u. Maksudnya kita akan ikut cara syaitan. Syaitan dia pandai. Dia cuba kacau-kacau kan. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Dan sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Itu Ibn Qayyim sebut di dalam kitab dia. Antara cara helah syaitan ini melakukan syubhat kepada anak Adam. Ini untuk mudah sebelum kita pergi kepada ciri-ciri nak masuk syurga lah. Ibn Qayyim sebut apa? Dia kata apa? Di antaranya, sekurang-kurangnya akan ada 5 ataupun 6 cara bagaimana syaitan untuk kata apa, mengelirukan anak Adam ataupun kita yang beriman ini. Macam mana cara dia? Ini kita kena tahu ni. Helah-helah syaitan. Sebab kerja syaitan ni kita kadang-kadang tak ambil pot pun. Sebab kata lantak dia lah, dia buat kerja dia. Tapi kita kena tahu juga macam mana cara dan helah dia. Kalau tidak kita tertipu dengan kita punya urusan dunia, akhirnya ditipu oleh syaitan. Yang pertama kata Ibn Qayyim, antara cara syaitan untuk merosakkan anak Adam, pertama menarik manusia yang telah beriman itu kembali kepada kufur. Yang pertama ni makam paling atas, bermakna dia nak tarik orang itu masuk ke dalam kekufuran. Macam-macam cara lah dia cuba untuk fikirkan tentang soal ketuhanan. Kita duk sembah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dekat mana? Otak kadang-kadang duk mikir. Ini kata apa? Kata khatirah. Lintasan otak ni kadang-kadang lintasan tersebut dengan pujukan syaitan. Engkau duk sembah Tuhan lama ni, Tuhan kat mana ni? Duk main Tuhan kat mana pula tuan-tuan, lama pening dah. Pun fikir Tuhan ni maha mendengar, bermakna Tuhan ada telinga lah. Dia mula dah.
Tuhan ni berkata-kata, sifat kalam dan sebagainya kan, tu sifat 20 dan sebagainya. Maka kita pun mula berbicara, betul juga, betul juga, dia mula gelong. Lepas tu dia tarik, akhirnya kita tak masuk kepada golongan yang betul-betul beriman pada pegangan ulama yang masyhur. Akhirnya kita masuk kepada golongan Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah. Akhirnya kita menjadi sesat secara tidak sedar. Ini kadang-kadang kena jaga betul. Tu. Pertama, syaitan nak kita kufur. Kalau kufur tu paling lah. Yang kedua, kata Ibn Qayyim, antara cara syaitan nak merosakkan kita, yang kedua adalah ajak kita buat bid'ah dalalah. Benda-benda mungkar ni. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh je lah. Kita solat maghrib tadi. Maghrib kita dah solat dah. Katalah isyak lagi. Isyak lagi, Tok Imam kata, apa kata kita solat isyak 5 rakaat. Asal boleh tuan-tuan nak solat isyak 5 rakaat? Tak boleh. Solat isyak memang 4 rakaat saja. Imam nak naik 5 rakaat. Dia kata dah, dia pusing belakang. Okay, tuan-tuan, hari ni malam kita ni rasa macam soleh sikit malam ni. Mungkin saya rasa rajin sikit, saya nak tambah 1 rakaat jadikan 5. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Itu bid'ah dalalah. Memang tak boleh tambah pun. Sampai kesudah tak boleh tambah. Walaupun tuan-tuan tambah 1 rakaat tu nampak macam tambah, pahala tambah lah. Nampak macam baca Fatihah lagi, baca zikir-zikir lagi, dia tambah 1 lagi kan. Nampak macam bagus. Tak bagus itu. Dipanggil bid'ah dalalah. Kadang-kadang ada perbuatan yang kita buat nampak macam baik tapi dilarang oleh agama. Ini kena perhati betul-betul. Contohnya dulu perbahasan orang pernah bertanya kepada saya, ketika mana kita habis melakukan solat biasa ataupun solat sunat ke apa ke, kita sujud tanpa niat. Tuan-tuan saja angkat takbir, sujud terus tanpa niat. Bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, bukan sujud dengan makna ibadah lah yang tertentu, tapi terus sujud saja. Pandangan ulama mengatakan sujud ketika itu hukumnya haram, walaupun sujud. Sebab tanpa niat. Ini perbahasan dalam ulama fiqh. Kita nampak macam bagus, tak ada masalah pun Ustaz, sujud pula tu dalam masjid. Bermakna sujud tanpa niat. Ini perbahasan dalam ulama, tuan-tuan boleh tengoklah perbahasan dalam ulama. Sujud tanpa niat, kalau kita sujud syukur lain lah. Kat takbir niat syukur sujud. Niat apa lagi kita sujud tilawah. Apa lagi niat sujud-sujud yang kita boleh sujud lah. Biasanya sujud syukur, sujud tilawah yang berbentuk sujud. Baca Quran tiba-tiba sujud. Itu sujud tilawah lah. Ataupun kita sujud syukur, biasa sujud syukur lah. Kadang lepas solat kita angkat takbir, lepas ayat-ayat akhir, baca zikir, doa apa semua, angkat takbir saja-saja sujud. Tanpa niat apa-apa untuk ibadah, ta'abud kepada Allah. Ulama kata hukumnya haram. Tu sujud tu. Tanpa sedar kita melakukan perkara yang bukan daripada agama. Walaupun takkan tak boleh Ustaz, tak boleh. Itu kata kita kadang-kadang tak berapa nak, betul ke Ustaz cakap ni? Betul lah tuan-tuan. Boleh buka dalam perbahasan fiqh lah. Tentang sujud tanpa niat. Ataupun sujud yang tidak ada di dalam ibadah, ataupun tidak ada di dalam mana-mana perbincangan ulama sujud tanpa niat ini. Itu salah satu contoh. Bermakna buat bid'ah nampak baik tuan-tuan. Tapi akhirnya perkara itu membawa kepada kerosakan ibadah. Yang ketiga, syaitan cuba buat ajak kita. Mungkin kita tak kufur, mungkin kita takkan buat benda-benda yang bid'ah dalalah, dia ajak kita untuk buat dosa besar. Ini yang ketiga. Dia suruh kita buat dosa besar lah. Alah sikit je tak apalah. Ini syaitan punya perangai. Tak apalah, umur okey lagi, panjang lagi ni, nak mati lewat lagi, buatlah dosa kejap. Ini syaitan punya style. Yang keempatnya, kata Ibn Qayyim, antaranya kalau dosa besar pun dia tak boleh rasuk kita untuk ikut, maka dia akan suruh kita buat dosa kecil. Dosa kecil dia cuba, alah tak apalah, sikit je dosa kecil. Buatlah sikit lagi, bukan payah pun. Ini dosa kecil yang keempat. Dan kata Ibn Qayyim, yang kelimanya adalah dia akan memperbanyakkan kita. Syaitan akan suruh, sebab apa? Kufur pun kita tak layan, bid'ah dalalah pun kita tak layan, dosa besar pun kita tak buat, dosa kecil pun kita tak buat. Tapi yang kelima, syaitan cuba apa tuan-tuan? Dia cuba untuk kita, mengarahkan kita untuk perbanyakkan perkara harus. Perkara harus ni apa tuan-tuan boleh buat? Tak boleh buat. Tapi syaitan cuba untuk mempengaruhkan kita buat perkara harus. Sedangkan perkara harus itu tidak mendatangkan pahala. Dia tak nak suruh kita buat benda sunat, dia suruh buat kita benda harus. Alah tak apa, lepak lah kedai makan 2-3 jam. Tak salah Ustaz, memang tak salah. Sebab dia harus. Bila harus banyak ni tuan-tuan, bila masa kita nak buat benda yang berpahala. Sebab semua harus je. Ini setan punya perangai. Lepak 2 jam, 3 jam awal lagi. Kita pun, ni benda-benda yang mengharuskan kita ni, antaranya ni. Tengok insek ni memang benda harus. Tapi harus dia tu sampai 2-3 jam. Nampak macam tak ada pun, tak salah tuan-tuan, tak salah.
Tapi dia suruh kita tengok bagi banyak sebab dia harus je. Tapi kalau benda tu sunat tuan-tuan, baca Quran 2 jam boleh duduk tuan. Buka Quran tuan-tuan, kita start enjin baca Quran tu 2 jam kita duduk. Rasa boleh duduk 2 jam. Dia mula kebah. Dia mula lunjur kaki. Dia mula fikir macam-macam. Setan dah tak mau benda-benda sunat, benda-benda baik ni dia susah sebenarnya. Solat sunat tuan-tuan. Duduk kita kat masjid ni i'tikaf 3-4 jam nak duduk. Dia akan fikir benda lain. Tapi kalau benda ni tuan-tuan, kita scroll tuan-tuan 2 jam tak rasa. Lepak kedai mamak tuan-tuan, teh tarik itu satu cawan tu separuh 2 jam, separuh lagi 2 jam. Sebab apa? Benda harus. Itu dia suruh kita buat lama. Itu kata Ibn Qayyim, sangat halus syaitan punya perangai untuk merosakkan anak Adam. Dan yang terakhirnya, cara dia rosakkan kita adalah kelirukan kita mana lebih utama. Dia akan kelirukan kita. Ini cara berdalih lah. Dia akan keliru kita mana lebih utama. Ini perangai setan punya perangai. Ini setan betul setan. Dia akan tengok kita yang mana lebih utama. Azan berkumandang, anak-anak ajak kita pergi supermarket. Rumah depan surau, depan masjid tuan. Kita pun serba salah nak pergi, anak-anak dah bersiap dah ni. Azan dah berkumandang, kita nak pergi masjid dulu ke kita nak pergi pasar raya dulu? Dia menyebabkan kita akan jadi keliru. Anak-anak dah bersiap dah ni. Lepas tu anak-anak pun cakap tak apalah ayah, kita mayang dekat supermarket lah. Bagus lah, kita nampak macam bagus tu. Masuk je supermarket tuan-tuan, nampak segala bentuk lah. Lepas tu mulalah, tak apalah, beli belah dulu, beli belah dulu. Akhirnya solat pun tidak. Ini tanpa sedar, itu syaitan dia cuba mengelirukan kita mana lebih utama. Ini cara syaitan yang sangat licik. Makanya syaitan pun dia ada PhD tuan. Itu kata Ibn Qayyim, dia hidup lebih lama daripada kita, bermakna dia tahu kelemahan-kelemahan manusia itu. Itu cara halangan yang kedua, iaitu syaitan. Tadi yang pertama adalah hati. Itu halangan-halangan yang syaitan cuba buat untuk bentuk diri kita, untuk kita tidak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada antara ciri-ciri. Tadi kita cerita halangan nak masuk syurga. Yang kedua, kita cerita bagaimanakah cara nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya banyak sebenarnya tadi ciri-ciri dia pada penghalang-penghalang, tapi tak apa, kita ambil 2 saja sebagai ingatan kembali. Kita kena tahu tuan-tuan, bila sebut tentang syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni, baginda Nabi SAW ada sebut dalam riwayat, dalam satu riwayat hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih, disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah mahal. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu adalah syurga. Bermakna Nabi sebut, inna sil'atallahil ghaliyah. Nabi umpamakan syurga itu adalah satu barang dagangan yang paling mahal. Bila sebut benda mahal ni tuan-tuan, syurga ni benda mahal. Bermakna Nabi mengajak kita untuk menyediakan modal yang mahal untuk membeli syurga. Itu nak masuk syurga ni bukan mudah tuan-tuan. Kalau masuk syurga mudah je tuan-tuan, kita tak payah buat ibadah. Kita duduk rumah je, niat je, moga-moga masuk syurga. Itu saya pada para sahabat dan juga Nabi SAW memberikan tauladan dan cara hidup macam mana ahli syurga tu. Itu kalau kita tengok para sahabat yang 10 orang dijamin syurga tu tuan-tuan, hidup mereka itu macam mana dengan Allah? Hidup mereka macam mana hubungan dengan makhluk? Oh dahsyat. Tak payah ceritalah. Solat mereka, ibadah mereka, daripada sudut umumnya, zikir mereka, baca Quran mereka, infak mereka, tak payah cerita. Itu ahli syurga punya perangai. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau tak beranggapan syurga itu mahal, bermakna kita akan cari modal sikit je. Kita tak akan berusaha bersungguh-sungguh mengumpul modal yang besar untuk beri syurga. Itu Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, Nabi kata sesungguhnya syurga tu barang dagangan yang mahal. Ini yang kita nak kena beringat selalu ni. Syurga ni bukan murah ni. Bermakna kalau bukan murah tuan-tuan, dia kena buat betul-betul lah. Itu orang nak berjaya, nak kaya, nak selesaikan KPI tahunan dia. Ni kadang-kadang orang retreat kan, awal tahun ni orang retreat. Mula fikir tentang company dan bisnes, macam mana nak capai 400 juta tahun ini. Jadi dia akan fikir pening kepala staff lah kena buat kerja ni. Bos ni cuba bagi arahan dia.
Pagi petang siang malam meeting sini meeting sana, buat bersungguh-sungguh. Itu untuk dunia tuan-tuan, nak dapatkan dagangan yang mahal. Tapi akhirat kita tuan-tuan buat culah jelah kadang-kadang. Bukan saya kata pada diri tuan-tuan, kadang kita, saya sendiri pun. Ini untuk muhasabah kita bersama. Kita buat culah aja, solat lepas-lepas jelah. Ibadah pun lepas-lepas lah. Nak bagi sumbangan pada orang pun lepas-lepas lah, tak apalah. Akhirnya apa kita dapat? Kita akan mengumpul modal yang tidak ada nilai. Itu kita kena perasan. Itu para sahabat, mereka punya modal mereka besar. Mereka punya modal mereka pun tuan-tuan memberikan jiwa dan harta mereka untuk perjuangan. Itu dalam perang Tabuk sebagai contoh. Contoh kita ambil bab infak lah. Bab infak ni bab yang agak mudah sikit. Dan ketika mana Nabi duduk pada satu hari pagi, Nabi bangun, Nabi kata, wahai sahabat, kita nak pergi perang Tabuk ni. Perang Tabuk ni di antara perang-perang akhir. Dan ketika mana Nabi sebelum wafat, perang-perang akhir. Tabuk ni perjalanannya mengambil masa lebih kurang 1000 km. Dia ma'arah ke bumi Syam atau ma'arah ke Palestin. Madinah di tengah, dia nak menghara ke atas utara. Perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan tidak ada RNR. Dalam perjalanan tidak ada mana-mana kabilah yang dulunya pernah beriman kepada Nabi. Tak ada. Tak ada RNR, tak ada rumah saudara mara. Bermakna 1000 km berjalan dalam keadaan RNR tak ada, perlukan makanan yang banyak, perlukan kenderaan yang cukup minyak, perlukan kenderaan yang betul-betul kuat untuk pergi dan balik. Kalau pergi 1000 tuan-tuan, balik 2000. Bermakna daripada selatan sampai ke utara, daripada Johor Singapura tu sepadan Singapura sampai sepadan Thailand utara. Kita bayangkan begitulah pergi balik. Kita tak apalah tuan-tuan, pergi balik ada RNR, boleh rehat rawat. Kita ada hotel, boleh kita keluar mana-mana negeri, mana-mana, tidurlah sekejap dekat hotel. Nabi tak ada. Maka Nabi turun ketika solat subuh, Nabi bangun, Nabi kata, wahai sahabat, ada tak di kalangan kamu yang boleh menginfakkan harta kamu untuk kita pergi ke Tabuk? Nabi tanya banyak kali ni. Setiap kali solat Nabi tanya, setiap kali solat Nabi tanya. Maka ada di kalangan sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah. Yang angkat tangan itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aku tahu engkau perlukan harta, kita nak pergi jauh ni perjalanan. Nabi kata, iyalah. Sebab nak pergi naik apa kan? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, aku nak bagi separuh daripada harta yang ku ada. Tuan-tuan, separuh ni tuan-tuan, yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar ni, dia tak balik modal lah. Kita kalau tuan-tuan, kawan-kawan ajak buat saham ke, buka share ke tuan-tuan, kita tahu dah tanya kepada ni untung ke tak untung ni. Kita labur kepada dia, confirm kita minta untung. Ini nak bawa pergi ke Tabuk, nak perang tuan-tuan, kalau setengah daripada harta yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, dia tak patah balik dah. Kalau menang okey lah, dapat ghanimah. Kalau tak menang, hangus. Bermakna separuh tu tuan-tuan, kalau kita bayangkan ada 1 juta, bermakna 500,000 Sayyidina Umar bagi kepada Nabi. Ini sahabat punya iman ni. Ini makam sahabat tuan-tuan. Saya bagi contoh. Makam kita taklah macam tu tuan-tuan lah. Nak sampai tahap begitu, fikir banyak juga. Hutang banyak ni. Nak kena bayar ni, nak bagi setengah daripada harta kita ada. Itu makam kita, makam sahabat lain. Lepas tu Nabi tanya lagi, ada tak di kalangan sahabat yang nak menginfakkan harta? Angkat tangan gitu tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aku tengok Umar bagi separuh ni, aku bagi semua. Ini lagi dahsyat iman tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi semua harta yang dia ada. Ini makam lain ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil contoh ni tuan-tuan, jangan balik ni tuan-tuan, semua gadai habis harta dia. Tak. Ini kita makam awam. Ini makam sahabat yang makamnya mereka dekat dengan Nabi, Aulia, Wali Allah Ta'ala ni lah. Para sahabat ni dekat. Mereka boleh bagi semua lah, sebab mereka hanya fikir mereka bersama dengan Allah, pemilik segala punca harta dan juga rezeki adalah Allah. Itu diri mereka dengan Allah tu dekat. Kita ni kalau keluar duit tu, kita dah mula gelabah lah sikit nak cari mana dah duit ni. Sahabat tidak. Sahabat ni mereka tahu punca segala harta dan rezeki itu adalah Allah. Itu mereka akan munajat kepada Allah. Itu makam awliya lah, bukan makam kita. Kita jangan buat gitu. Kita buat gitu nanti bankrupt tuan-tuan, kena ketuk kepala ni. Anak awam. Tapi kita nak belajar bagaimana sahabat berpegang kepada Allah. Maka hantar semua, bagi semua ni tuan-tuan. Macam mana orang macam ni? Bermakna mereka tahu modal mereka keluarkan itu untuk beli syurga yang mahal. Itu cara mereka. Kita pun belajarlah macam mana kita nak mengumpul modal untuk beli syurga yang mahal ini. Supaya kita tak berangan-angan. Tu kata guru kita kata apa? Ibadah apa malah nak beli syurga pula. Modal pun culah-culah ya.
Kita duk cari ni ibadah solat pun tak ketahuan. Nak solat sunat pun kita pun jarang solat sunat. Bangun malam pun lepaslah 2 rakaat. Lepas tu nak zikir pula, nak duduk baca Quran pun harap Al-Mulk, Yasin, Kahfi je lah. Kalau nak duduk 2-3 jam baca Quran, 2-3 juzuk tuan-tuan, bukan daripada bulan Ramadan tuan-tuan, sangat payah. Sangat payah. Bukan nanti tuan-tuan, saya sendiri pun kadang kita nak habiskan 1 juzuk 1 hari tuan-tuan, oi. Sibuk dengan anak lagi, sibuk dengan isi lagi, sibuk dengan urusan sini, sibuk dengan jemputan sini, oi, bukan main-main. Kadang-kadang terpaksa kampui, hari ni tak boleh baca, esok kena double 2 juzuk, 3 juzuk nak kena habiskan. Itu kalau kita disiplinkan kita punya diri. Ini kadang kita tak ada masa. Masa kita tu dahsyat. Sebab kita nak beli syurga yang mahal, dia kena persediaan yang mahal juga. Ini hakikat yang kita kena fikirkan untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Dunia kita sudah pasti mungkin kita dah berada pada zaman yang dah selesa, kita dah tak buat apa dah, duduk kat rumah, tak sibuk dengan anak-anak, mungkin main-main dengan cucu je. Mungkin yang ada anak pun kita dah ada bisnes dan sebagainya. Jadi benda tu tak payah fikir dah, yang fikir adalah akhirat kita macam mana. Itu para sahabat bila sebut tentang akhirat, mereka akan mengalir air mata. Macam manalah syurga aku ni, macam manalah makam aku di sisi Nabi nanti dekat akhirat. Itu para sahabat akan fikir benda tersebut. Sebab mereka mengatakan bahawa dunia mereka dah ada, tapi akhirat itu yang tak tahu tahuan punca lagi. Baik, di antara tuan-tuan jalan menuju kepada syurga ini tuan-tuan, bila sebut nilainya mahal tuan-tuan, maka dia ada 2 jalan ataupun 2 hubungan yang perlu dijaga. Yang pertama hubungan dengan Allah, dan juga yang kedua hubungan dengan makhluk. 2 ini kena berjalan serentak. Bukan hanya semata-mata kita nampak kita nak masuk syurga, Allah Ta'ala ni kita tumpu pada hubungan dengan Allah je. Buat solat, tak nak berkawan dengan orang lain, tak nak bantu orang lain, lantak korang lah. Yang penting aku duduk, aku buat ibadah sungguh-sungguh aku seorang. Malam-malam aku bangun, aku menangis seorang-seorang. Aku zikir beratus-ratus ribu aku seorang. Aku baca Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam, duduk seorang dia. Hak masyarakat lain tuan-tuan rosak habis. Tak pernah tolong orang, tak pernah bantu orang. Itu nak masuk syurga ni tuan-tuan bukan satu jalan, banyak jalan. Itu kata Nabi SAW, pintu syurga ini adalah 8 pintu dengan jalan yang berbeza. Itu semua kita tak tahu jalan mana kita nak masuk syurga. Itu jangan kita kata, dia tu bagus lah, sedekah banyak ni. Memang disebut sebagai ahli sedekah, dia ni pom-pom masuk syurga dah. Kita pun kata kita ni nak masuk syurga macam mana ni, macam dia. Tuan-tuan jangan fikir dia akan masuk syurga dengan pintu dia. Kita akan masuk syurga dengan pintu kita. Itu kena pilih pintu yang mana kita nak masuk. Jadi itu kata para ulama, bagaimana cara nak masuk syurga, maka jagalah 2 hubungan yang besar. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan makhluk pun kena jaga. Yang pertama kata para ulama juga, hubungan dengan Allah ini dia ada 2 bentuk. Yang pertama ibadah utama dalam bentuk zahir hubungan dengan Allah, salat. Ini benda pertama. Benda ni tak boleh malari dah. Yang kita dok buat selalu. Tapi yang kita dok buat selalu ni lah biasanya kita akan culas. Kita akan culas lah sebab benda tu biasa buat. Kalau benda tu jarang buat tuan-tuan, kita akan rasa berhati-hati. Contohnya kita pergi umrah tuan-tuan. Umrah bukan tiap hari pergi. Umrah mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali kita pergi kan. Bila kita nak buat rukun, nak buat ibadah umrah tu tuan-tuan, nak jaga ihram tu supaya tak batal tu kita jaga tuan, jaga. Tak boleh, kepala tak boleh tutup ni. Tengok kawan kita kiri kanan, tak boleh, jangan pakai kopiah. Kita jaga sungguh-sungguh. Sebab apa? Ibadah tersebut ibadah yang kita duk peringat dia. Tapi kalau solat tuan-tuan kita peringat, sebab benda dah biasa buat, dia akan jadi culas. Bermakna kadang solat kita tanpa manfaat apa pun, kita solat akhirnya kita tetap buat dosa. Kita solat tetap kita jadi sombong. Kita solat tetap kita jadi riak. Kita solat tetap kita jadi sum'ah. Kita solat tetap kita duk marah orang lain. Sedangkan solat itu merupakan ikatan dengan Allah yang paling kuat. Tu Al-Quran sebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menjamin kamu untuk kamu jadi baik ataupun elakkan diri daripada fahsyah dan juga munkar. Ini solat benda penting ni. Ini hubungan yang paling utama dengan Allah. Dan juga ditambah dengan solat-solat sunat yang lain. Itu daripada sudut hubungan dengan Allah itu betul-betul solat kena jaga. Daripada sudut khusyuknya, daripada sudut kita macam mana solat kita dengan Allah, roh solat itu juga kena jaga. Roh solat ni khusyuk lah. Walaupun khusyuk itu perbahasannya di kalangan para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi mengatakan khusyuk di dalam solat itu adalah sunat. Dia tidaklah menjadi rukun.
Bermakna kalau solat kita tak khusyuk tu tak adalah batal ke solat. Tapi daripada sudut pahala tu tak tahu lagi. Sebab inti kepada solat, roh kepada solat adalah khusyuk tu. 5 minit kita solat tuan-tuan, nak tahan khusyuk tu bukan senang tuan-tuan, payah. Tambah lagi imam kalau baca panjang pula, dia mulalah. Dia mula. Imam ni baca panjang pula dah, malam ni nak ada benda-benda lain nak buat ni. Dia mula mengarut pula. Mula hati kita, imam ni tak boleh jadi, esok kalau dia ada lagi aku tak mau jadi imam, aku tak mau jadi makmum dia. Ini nak sampai makam khusyuk ni payah kan. Itu khusyuk ni ilmu dalaman ataupun roh yang perlu kita belajar sungguh-sungguh. Saya di mana tuan-tuan? Di Jumhuriyah, Masjid Jumhuriyah di Taman Medan jemput. Saya terlalu biasa bagi kuliah umum, dia minta ustaz bagi tentang khusyuk juga ustaz. Saya pun berkongsi tentang khusyuk lah. Nanti kalau ada jemputan lain bolehlah kita bincang tentang khusyuk dalam solat. Benda simple ni tuan-tuan, tapi benda itu kena jaga sebab roh kepada solat. Ramai orang tak ambil tahu benda tu, akhirnya dah angkat takbir solat je. Dan akhirnya kita bermain-main dengan solat kita. Bermain daripada sudut rohani kita lah, daripada sudut sah, daripada sudut syariat. Luarannya betul lah kita angkat takbir rokok macam biasa, tapi dalaman kita rugilah, kita tak dapat. Sebaik-baik makam di sisi Allah Ta'ala adalah hatinya berhubung dengan Allah. Waktu bila lagi tuan-tuan kita nak berhubung dengan Allah? Nak harap kita punya zikir duduk untuk kita munajat tuan-tuan. Nak harap kita apa? Doa kita tuan-tuan. Bila kita ada masa doa, ikut imam je lah. Kalau dekat rumah nak duduk saja-saja doa tuan-tuan, ada nak doa? Tak doa dah. Nak harap apa lagi? Malam kita nak bangun malam munajat tuan-tuan, itu pun harap 2 rakaat je lah. Itu pun bangun pun terkejut nak azan lah. Waktu tu sempat nak munajat dengan Allah untuk memuhasabah diri kita hubungan dengan Allah, payah. Melainkan solat saja waktu yang kita ada sebab dia jadi wajib. Maka waktu itulah maka macam mana hubungan kita dengan Allah kena jaga. Itu yang pertama daripada sudut ibadah hubungan dengan Allah, iaitu bentuk zahir, iaitu salat. Yang keduanya ibadah utama hubungan dengan Allah, bentuk batinnya adalah taubat. Itu kata para ulama. Kalau zahir kita hubungan dengan Allah adalah salat, batin kita hubungan dengan Allah adalah taubat. Ini taubat ni kena selalu. Menyesal, mengaku salah. Kita ni taubat tuan-tuan bila dosa banyak. Kita harap macam kita dah banyak buat dosa, mungkin kita perasan malam aku buat dosa besar, hari ni aku buat dosa baru taubat. Tak, taubat ni bukan nanti dosa. Ibadah yang kita buat pun perlukan kepada taubat. Itu kenapa setelah solat kita ada Nabi ajar istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Perkataan pertama keluar pada mulut kita pun tuan, istighfar. Kenapa nak istighfar sedangkan kita baru solat kepada Allah? Istighfar tu untuk apa sebenarnya? Itu makam hati hubungan dengan Allah yang paling kuat. Makam hati kita hubungan dengan Allah adalah taubat, menyesal. Baik tuan-tuan, kita bagi laluan kepada azan, nanti kita sambung sedikit insya-Allah. Yeah.
نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذا بعث مقام محمد الذي. Baik, tuan-tuan muslimin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sikit tuan-tuan. Kita habiskan. Baik, jalan menuju syurga Allah taala antara amalannya ada dua hubungan yang perlu dijaga. Pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah utama bagi hubungan dengan Allah. Bentuk zahirnya adalah solat. Jadi solat ni hubungan yang zahir yang utama kena jaga. Yang kedua, ibadah utama bagi hubungan dengan Allah daripada sudut batinnya, dalamannya adalah taubat. Ini benda kena jaga. Dan setiap hari itu kenapa kita duduk selepas solat kita akan istighfar kepada Allah. Kata para ulama, istighfar kita itu mohon ampun daripada mana? Pertama, kesalahan diri kita, banyak dosa. Yang kedua, mohon ampun dengan Allah, takut ibadah kita tadi cela. Ibadah kita tadi tak lengkap. Ialah tak khusyuk. Kita punya otak kita merata pergi. Kita lalai dalam solat kita. Itu kenapa kita minta ampun setelah mana kita mendirikan solat dengan istighfar. Bermakna taubat hubungan batin kita dengan Allah. Hubungan kita dengan makhluk yang pertama iaitu ibadah utama zahir pada hubungan dengan makhluk, kata para ulama, adalah sedekah. Sedekah ni adalah hubungan dengan makhluk yang zahir. Itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat dalam surah Al-Baqarah yang awal-awal, Allah sebut apa? Alif a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni ayat-ayat awal dalam surah Baqarah, iaitu mereka yang mana bertakwa. Ini cirinya yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara ghaib. Itu bab iman pegangan tauhid kita tadilah. Antara amalan setelah beriman kepada perkara-perkara ghaib adalah apa? Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Itu amalan zahir yang utama dengan Allah. Dan juga yang kedua, amalan hubungan dengan makhluk yang paling utama, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan harta yang Allah Taala berikan kepada kita untuk apa? Diinfakkan. Itu kata sedekah ni makam tinggi bagi hubungan kita dengan makhluk. Nampak macam biasa tuan-tuan, sedekah, tapi sedekah tu makam paling tinggi hubungan kita dengan makhluk. Itu ahli syurga, dia akan, orang nak masuk syurga, sedekah dia akan sentiasa. Nanti kalau ada masa kita bincang tentang sedekah ni tuan-tuan, menarik dalam Quran ajar kita tentang sedekah. Dan juga hubungan dengan makhluk daripada ibadah utama juga, iaitu batin kita dengan hubungan dengan makhluk tuan-tuan. Tadi hubungan zahir bagi duit, bagi infak, bagi wakaf dan sebagainya, itu hubungan zahir. Tapi macam mana hubungan batin kita dengan sesama makhluk ini adalah apa tuan-tuan? Berlapang dada ataupun memaafkan. Ni benda dalam. Kita dengan orang lain tuan-tuan payah nak berlapang dada. Dia penuh dengan hasad, tak puas hati je mula nak marah. Lepas tu hati kita tak memaafkan orang lain pula. Ini benda payah. Ini antara ibadah yang memang sangat payah. Hubungan kita dengan makhluk zahirnya adalah sedekah, batinnya adalah memaafkan ataupun berlapang dada. Payah ni. Ni ahli syurga punya perangai dia macam ni tuan. Boleh orang marah kita nak maafkan gitu tuan. Payah. Orang buat naya kepada kita, dengki kepada kita, nak maafkan gitu tuan. Payah. Ni benda dalam ni. Benda dalam ni payah nak maafkan. Saya tutup dengan satu kisah memaafkan orang lain, iaitu benda batin kita hubungan dengan makhluk tuan-tuan. Ada satu kisah ketika mana Nabi duduk ni, dalam riwayat Sahih, Nabi duduk dengan para sahabat. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah ini. Nabi duduk dengan sahabat, maka duduk sembang tentang syurga lah. Syurga, neraka apa semua dengan sahabat ni. Lepas tu Nabi kata apa? Akan datang daripada pintu belakang tu. Tuan jangan tengok pintu belakang tu kan. Ni kat Madinah lah. Nabi kata akan datang daripada pintu itu adalah ahli syurga. Ini dahsyatnya Nabi ni, mukjizat ni. Nabi kata akan datang daripada pintu itu ahli syurga. Maka tiba-tiba pintu tu memang datang orang tuan. Datang dia masih basah lagi janggut dia. Orang lain, Nabi, para sahabat tengok tak kenal. Maka kata, siapa ni? Nabi kata dia ahli syurga.
Sahabat pun dah mula gelang gabuk dah. Macam mana nak tahu ni dari ahli syurga? Nabi dah declare dari ahli syurga. Nabi kalau sebut ahli syurga, syurga tuan. Kita kalau kata kat kawan kita, hang ni ahli syurga ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dua benda lah. Sama mana nak jack kita. Ataupun ada makna lain lah tu. Tapi kalau Nabi sebut dia ahli syurga, confirm dah. Lepas tu sahabat pun rasa bengong sebab tak pernah kenal sahabat ni. Maka esok pun Nabi duduk dengan para sahabat pun sama juga. Nabi kata akan datang daripada pintu tu ahli syurga. Dua kali dah. Tiba-tiba masuk orang yang sama tuan. Ada riwayat mengatakan bahawa 3 kali Nabi kata dia ahli syurga. Dahsyat ni. Maka lalu ada sahabat, di kalangan sahabat ni tak boleh duduk diam. Sahabat ni bila sebut ada di kalangan mereka ahli syurga telah ditentukan oleh Nabi, mereka akan nak tahu apakah amalan dia. Kita ni tuan-tuan kalau tengok orang tu macam ahli syurga, tuan-tuan kita tak pergi tanya dia, lantak engkau lah kau nak masuk syurga seorang-seorang pun. Yang penting aku buat kerja aku. Kita tak ada menyentuh. Sahabat lain dia akan cari apakah amalan sahabat ni masuk syurga ni. Maka lalu datanglah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Kata riwayat Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Antara ahli ibadah, sahabat yang paling kuat adalah Abdullah bin Umar. Tuan sikit nak bagi perhabis ni tuan cerita ni. Saya tertangguh pula cerita ni kan. Lalu dia pergi beranikan diri tuan-tuan, dia tanya kepada sahabat ni. Sahabat ni tak kenal. Semua sahabat tak kenal, benda orang biasa je. Lalu dia pergi kat sahabat tu, dia kata apa kata ni? Boleh minta izin nak bermalam dekat rumah dia. Dia pun minta izin lah. Kali sahabat tu kata tak apalah, datanglah rumah dia bermalam. Tak tahulah sebab apa kan. Dia buatlah macam-macam cara lah nak helah, nak pergi tengok apakah amalan ni sampai boleh masuk syurga. Maka lalu dia pun tidur malam pertama. Dia tengok sahabat ni bangun qiyamul lail tak adalah kemah mana pun. Solat-solat macam tu je lah. Lepas tu ibadah dia pun tak adalah banyak. Kalau ikut Abdullah bin Umar ni, ibadah dia hebat tuan-tuan. Sebab Sayyidina Umar pun pening kepala dengan dia. Sebab ibadah kuat sangat. Maka dia kata tak ada apa pun. Hari yang kedua tengok macam sama je, tak kuat pun mana. Hari yang ketiga tak ada pun apa. Hari keempat dia nak balik tuan, dia tak puas hati kak. Nak tahu juga ni apa sebab ni. Sebab Nabi jamin syurga pada dia orang yang sama ni. Maka lalu dia pun bertanya, dia kata, wahai sahabat, aku nak tanya kepada engkau, aku tidur sama engkau ni bukan sebab apa. Aku nak tahu apakah amalan kau menyebabkan Nabi sebut engkau jamin syurga. Akhirnya dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata amalan dia mudahnya tuan-tuan, setiap kali dia tidur dia memaafkan semua orang yang pernah buat jahat dengan dia ataupun dia buat jahat dengan orang lain, dimaafkan. Ini nampak macam simple tuan-tuan dalam riwayat yang sahih. Tuan-tuan boleh tengoklah cerita banyak dalam Google tentang sahabat yang dia punya suka memaafkan orang lain. Bermakna dia maafkan semua orang sebelum dia tidur. Sama ada benda tu kecil ke besar ke, ataupun benda tu dah lama ke tak lama ke, dengki ke tak dengki ke, dia maafkan semua sahabat ataupun orang yang pernah buat jahat dengan dia. Tak kisahlah jahat apa pun dia maafkan. Dia lapangkan dada dia, dah redha semua apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia. Nabi kata dia ahli syurga tuan-tuan. Itu hubungan dia daripada sudut batin, daripada sudut apa dengan makhluk. Ini dahsyatnya tuan-tuan antara 4 amalan tadi. Moga-moga kalau ada pertemuan kita, next pertemuan, boleh kita syarahkan satu persatu amalan tadilah untuk kita melihat sejauh mana diri kita dengan amalan tersebut boleh menjaminkan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Itu nak masuk syurga ni tuan-tuan tak perlu banyak apa amalan sebenarnya. Kita tahu je yang mana amalan utama untuk kita, kita buat betul-betul. Itu je. Ini banyak sangat nak buat tuan-tuan. Kalau nak kumpul semua amalan ni pakai kesudah tuan-tuan. Memang banyak. Selawat saja ada berapa ribu. Jenuh nak selawat semua. Zikir saja ada berapa banyak. Ada masa tuan-tuan nak baca zikir banyak-banyak. Tak ada masa. Jadi kita kena pilih yang mana yang boleh kita buat untuk jalan pintas masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak ada masa, ataupun umur kita pun semakin tua, kita tidak ada masa yang panjang untuk kita nak melakukan semua yang banyak dan juga yang pelbagai. Masa pun tak ada, dengan cucu lagi, dengan orang rumah lagi, dengan apa lagi, semua banyak-banyak kan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih amalan-amalan yang sangat hebat untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf tuan-tuan mengambil masa. Moga-moga pada malam ini Allah Ta'ala redha kita. Pada malam ini Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita dan memudahkan semua urusan kita. Akhuli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.